ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan semua sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat, sihat. Seronok dapat melihat kembali semua nama-nama ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga setakat ini kita boleh teruskan kelas kita pada sebelah malam. Kita alhamdulillah tak perlu ubah jadual dulu buat masa ni. Untuk kelas TNT kita hari Selasa dan juga hari Khamis ayat surah larangan, kita boleh maintain pada sebelah malam seperti biasa. Cuma hari Rabu malam sahaja yang kita terpaksa tukarkan ke hari Khamis, ke hari Jumaat 11 siang. Untuk kelas bahasa Arab terpaksa tukar ke hari Jumaat 11 siang. Saya mohon maaf jika ada yang clash dengan kelas lain. Okay, untuk beberapa bulan ni lah kita kelas hari Rabu tu kena tukar hari Jumaat. InsyaAllah. Baik, malam ni kita sambung surah Yasin. InsyaAllah kita nak mulakan dengan membaca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 insyaAllah. Ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Muka surat 440. Ya Allah Bapak. Haji Ayaya dek. Ada Ustaz. Firman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Sekali lagi Ustaz. Baik. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا
لتكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. Terjemahan. Ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala bukti perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata. 13. Ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, yakni Antakiyah, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. 14. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua-dua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutus kepada kamu. 15. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. 16. Mereka yakni para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus kepada kamu. 17. Tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas. Sampai 17 ya Ustaz? Betul 17. Lupa 17 ya? saya tak unmute pula. Jazakallah khair aja ya. Pertamanya sebelum tu saya sebutkan untuk kelas kita hari Selasa, Khamis, boleh ke kalau kita mulakan awal sikit? Boleh ke? Ataupun okey 9 suku? Saya ingat bukan kita dah mula pukul 9 Ustaz? Bukan kita dah mula pukul 9 kelas kita? Itulah masih ada disebutkan tapi belum lagi lah kan. Tak ditanya lagi untuk semua. Belum formal? Belum formal lagi. Boleh Ustaz, boleh je. Boleh dah Setuju. Memang boleh Ustaz, dah sempat habis Aisyah. Betul. So hari kelas hari Khamis kita mula pukul 9 boleh insya-Allah Okey. Okey. Sebab Isyak pun dah awal dah Baik. Insya-Allah. Baik, ayat yang ke-12 Allah sebutkan di awalnya, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Kita sebutkan sebelum ini pada awal ayat 12 itu potongan awalnya Allah menyebutkan tentang kemampuan menghidupkan semula, dan sebutan itu Allah letakkan adanya penekanan dari sudut huruf dan juga dari sudut pengulangan perkataan yang ada di dalam potongan awal ayat inna nahnu nuhyil mauta. Dan kalau kita lihat pada menghidupkan, terjemahnya menghidupkan yang telah mati, maka beberapa perkara yang boleh kita ambil. Pertamanya Allah SWT menghidupkan orang yang sudah mati, dan itu perkara yang sudah tentu, satu perkara yang sudah tentu, kerana memang hanya Allah sahaja yang boleh menghidupkan yang mati. Dan kita dah lalu pada kelas bahasa Arab kita poin berkaitan dengan nahnu kan, bahawa bila perkara yang Allah gunakan nahnu untuk dirinya, maka Allah nak bagi tahu itu hanyalah perkara yang dia sahaja mampu dan layak untuk melakukannya. Betul, Allah gunakan dhamir nahnu nak menunjukkan keagungan dan juga kehebatan. Kehebatannya. Maka menghidupkan orang yang mati
sudah tentu sehingga ke hari ini tak ada siapa yang mampu nak melakukannya, kan. Cuma nanti Allah akan berikan kepada Dajjal, kan, antara kemampuan dia adalah untuk menghidupkan orang yang mati. Yang kedua, dimasukkan dengan al-mautah juga adalah penyakit dan juga perasaan yang ada pada diri seseorang. Boleh menghidupkan semula penyakit yang telah mati, ataupun boleh menghidupkan semula anggota badan, contohnya yang telah mati, kan. Ada orang yang mungkin jantungnya itu dah tak apa-apa nak elok, Allah boleh hidupkan balik elok. Paru-parunya mungkin ataupun buah pinggangnya yang tak berapa nak elok, Allah boleh jadikan dia elok, kan. Ataupun rahimnya mungkin Allah boleh hidupkan kembali sesuatu yang telah mati, dan begitu juga dengan perasaan emosi yang ada pada seseorang itu. Maka perkara yang telah mati ini Allah sahaja yang boleh menghidupkannya. Sebab itu tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kesemua ini. Iaitulah penyakit, sama ada yang telah mati Allah hidupkan, ataupun sesuatu yang telah mati pada badan seseorang itu nak dihidupkan semula, kan. Mungkin orang yang terkena stroke contohnya, ya, maka nak kembali kepada sedia keadaan sedia kala yang mampu untuk menghidupkan kembali urat sarafnya, mengaktifkan balik, itu semua hanyalah Allah Azza wa Jalla. Begitu juga orang yang diserang dengan dugaan dari sudut perasaan, dan ini bukan perkara yang sekarang ini, beberapa tahun kebelakangan ini, bukan satu perkara yang main-main. Dia perkara yang sangat serius berkaitan dengan perasaan yang telah mati, ya, sama ada perasaan terhadap seseorang, ataupun perasaan kasih sayang, ataupun perasaan kemanusiaan, ya, perasaan kesian yang telah mati pada diri seseorang. Hatta ada perasaan perasaan give up tu, kan. Maka yang akan boleh menghidupkan kembali perasaan, berikan balik rasa kegembiraan, dan menghilangkan stres pada diri seseorang itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga yang utamanya adalah hati seseorang itu yang akan dihidupkan, yang mampu menghidupkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di sini pada surah yang ke-6 ayat ke-122. Satu 143 Ustaz. 143. Muka surat 143. Surah yang ke-6, surah Al-An'am, muka surat 143, ayat 122. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Baik, terjemahan. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk,
Dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelita, yakni kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah, sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir, itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Lupa pula. Pada potongan awal ayat ni. Allah sebut awaman kana maitan fa ahyainahu. Kita ambil sampai situ. Maitan fa ahyaina. Dan adakah orang yang mati kemudian kami hidupkan semula? Orang yang mati apa? Di sini fokusnya dalam Quran adalah orang yang mati hatinya dengan kufur. Orang yang mati hatinya dengan kufur. Maka seseorang yang hatinya itu telah mati dalam keingkaran, dalam kekufuran, siapa yang boleh menghidupkannya? Allah. Allah guna di sini. Hanya Allah. Dan di sini konsisten Allah gunakan apa? Kami hidupkan. Kami. Allah tak gunakan aku hidupkan. Allah masih gunakan kami. Kenapa? Kerana ini perbuatan yang hanya Allah sahaja yang boleh lakukan. Sebab itu Allah guna kami pada perkara-perkara yang manusia tak mampu untuk nak melakukannya. Itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis kursi. Hadis kursi Allah berfirman, ya bena Adam kullukum dhallun. Wahai anak Adam, setiap daripada kamu adalah sesat. Kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kepada dia. Maka mohonlah agar hati ini dihidupkan kerana hanya dia sahaja yang boleh menghidupkan hati ini. Bagaimana? Seorang tu macam mana saya nak tahu hati saya ini hidup ke mati, Ustaz? Pertamanya memang kena sentiasa memohon agar Allah menghidupkan hati kita. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tak perasan kan, keadaan hati kita tu mungkin tengah sakit ke, dia dah kritikal ke, ataupun barulah demam-demam ke, kan? Ataupun mungkin dia dah nazak, kita tak pasti. Kenapa? Dan kerana Allah sebut pada penghujung ayat ni, kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Kenapa? Kerana ada orang yang diperlihatkan perbuatan kufur dan segala jenis maksiatnya itu diperlihatkan sebagai apa? Keelokan. Diperlihatkan sebagai sesuatu yang elok. Maka ada orang yang dia diperlihatkan, itu Allah sebutkan, diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. So orang yang kufur, dia tengok maksiat yang dilakukan, dosa yang dilakukan itu macam perkara yang baik, perkara yang biasa. Tak ada apa benda pun. Kenapa? Kerana dia telah dihiaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia telah diperlihatkan, dibagi cantiklah apa yang dibuat tak baik itu. Maka sebab itu seseorang perlu sentiasa memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali hati. Kerana kita tak tahu keadaan hati kita sekarang ni macam mana. Kita berada di stage mana pun kita tak pasti, kan? Kerana pada hati itu dia akan ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka akan diberi ilham kepada hati itu dua. Sama ada keadaan fujurnya untuk melakukan kejahatan ataupun keadaan yang mengajak dia untuk bertakwa. Maka kita tak tahu kita kat bahagian mana. Kan, sedang bergerak ke arah mana, berada di stage yang mana, kita tak tahu, kita tak pasti. Maka cara selamat adalah sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghidupkan hati. Baik. Maka daripada situ kan timbul soalan, apakah yang akan menghidupkan semula manusia?
Apakah yang akan menghidupkan semula manusia, memberikan semula kehidupan kepada manusia itu? Apakah cara, bagaimanakah cara dia untuk kita nak mendapatkan semula kehidupan yang mana mungkin fizikalnya hidup tetapi sebenarnya dia sedang Mati. mati. Macam mana nak buat? Kita lihat pada surah yang ke-8 ayat yang ke-24. Pada muka surat 179. 179 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 24. Saya nak tanyalah lagi sekali. Ada dengar bunyi bising ke kat saya? Tak ada? Ada? Okey Ustaz. Tak ada bunyi apa-apa bising Tak ada bunyi angin Okey, alhamdulillah. Kalau ada saya nak bagi tahu. Yang saya rasa bunyi bising bunyi angin je. Bunyi angin sebab kipas menghala ke saya takut bunyi. Baik, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأنه إليه تحشرون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wahai orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Sahut dan sambutlah seruan Rasulnya. Istajibu. Selalunya apa? Selalunya kita yang minta dekat Allah kan? Kita doa, ya Allah istajib doa ana kan? Ya Allah mustajabkanlah doa kami. Ini Allah minta dekat kita. Wahai orang beriman, istajibu. Jawablah seruan. Seruan siapa? Seruan Allah dan Rasul. So ini seruan yang mulia ke seruan yang biasa? Yang mulia. Seruan yang sangat mulia datang daripada Allah dan datang daripada Rasul. Tu ya ayyuhallazi tu dia dah start ayyuhallazi. Dia menyeru. Allah dan Rasul menyeru orang beriman. Bayangkan Allah dan Rasul menyeru orang beriman. Untuk apa? Untuk menyambut seruan yang dibawa. Iza da'akum, bila dia menyeru kamu kepada apa? Lima yuhyikum, kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Maka seorang itu tak tahu keadaan hatinya hidup ataupun mati. Maka apa yang dia perlu lakukan dalam kehidupan dia untuk memastikan hatinya itu kekal hidup. Ataupun kalau kata hati tu tengah dah malap dia punya lampu itu, paling tidak kalau dia maintain buat ni, tak adalah hati tu dia terus malap, padam terus. Kan, dia akan bercahaya sikit kan. Kalaupun mungkin tak terang, tapi paling tidak dia terus bercahaya. Ada cahaya tu kekal. Maka dia kena buat apa? Iza da'akum lima yuhyikum. Sahut dan sambut seruan Allah apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menghidupkan kamu. Apakah ada perkara-perkara yang menghidupkan kamu?
da'akum lima yuhyikum. Mengajak kamu kepada perkara-perkara yang menghidupkan kamu. Apakah dia perkara yang menghidupkan kamu? Semayang, baca Quran, doa. Semayang, baca Quran, solat, baca Quran, doa. Okey. Baik, insya-Allah. Lain ada? Buat amal soleh. Buat amal soleh. Buat amal soleh, Ustaz. Buat amal soleh. Buat amal soleh. Kesimpulan buat amal soleh, okey. Baik, ada lagi? Tadabbur, Ustaz. Tadabbur. 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 Kan? Solat, Quran, doa, amal soleh, tadabbur. Insya-Allah. Itu semua masuk dalam apa? Ya saya. Meninggalkan yang mungkar, Ustaz. Meninggalkan yang mungkar. Bersedekah. Buat yang Allah suruh, tinggalkan yang mungkar. Bersedekah. Keluar Hubungan zakat, dengan orang lain, Membuat Keluar baik. zakat, buat hubungan baik dengan masyarakat. orang lain. Habdu minan nas. Hablum minan nas. Buat baik dengan orang lain. Baik. Ada lagi? Hablum minallah. Hablum minallah. Kenapa jawapan kita berbeza-beza? Kenapa jawapan kita berbeza-beza? Sebab tak tahu apa sebenarnya. Sebab kita berbeza-beza. Nah, kan? Kerana jalan menuju Allah itu ada banyak. Banyak. Jalan menuju Allah ada banyak. Subul. Kita kan subul kan. Kalau satu namanya sabil. Kalau banyak namanya subul. Kan Allah sebutkan dalam Quran, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi hidayah kepada jalan-jalan yang sejahtera. Maka jalan nak menuju Allah itu banyak. Ada jalan solat, jalan infak, jalan buat baik dengan orang, jalan tadabbur, jalan buat amal soleh, kan. Tapi jalan yang utama sekali, yang pertama sekali yang perlu diberi perhatian, kan, kita lihat pada ayat yang ke 69, ayat 69, ayat 70, surah Yasin, muka surah 444. Surah 444. Betul. Ayat 69, ayat 70. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tak, Ya saya. tak tu naik atas sangatlah. Ya. Ustaz baca ayat berapa? Ayat 69. Oh, sejak. Yasin, Surah betul. Yasin Okey, ayat okey. 69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Terjemahan. Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat, pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. 70. Supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur ingkar. Baik. Sebenarnya tidak lain apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah peringatan Al-Quran dan Quran ataupun bacaan kitab suci yang memberi penerangan. Dengan itu, Allah ulang lagi tujuannya agar memberi peringatan kepada siapa?
man kana hayyan, siapa yang hidup. Itu orang yang hidup fizikalnya dan orang yang hidup hatinya. Orang yang hidup hatinya. Oh, yang Maka membawa mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Maka yang utama dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, sumbernya itu datang daripada Al-Quran. Al-Quran. Kita sebut ada tadi buat baik orang lain, kita sebut tentang solat, tentang doa, tentang amal soleh, tentang meninggalkan yang mungkar. Itu semua datangnya daripada mana? Datang daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana macam mana kita nak tahu nak kena buat apa? Macam ni kita nak tahu cara nak buat kan. Nak tinggalkan mungkar, nak buat amal soleh. Macam ni kita nak tahu apa itu amal soleh, atau apakah dia amalan yang dikira sebagai amal soleh, dan apakah dia amalan yang dikira sebagai mungkar. Maka pertama sekali yang iza da'akum lima yuhyikum, yang Allah dan Rasul minta kita sambut seruan itu yang akan menghidupkan kamu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dengannya mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dengannya daripada satu itulah tadi itu kan, daripada satu sumber itulah yang akhirnya kita tahu banyaknya jalan-jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kan Allah sebutkan pada surah yang kelima ayat yang ke-16, dan saya bacakan sahaja. Muka surat 110, surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-16, muka surat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri biiznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada siapa yang mengikut keridaan-Nya, dan dengannya, iaitu dengan Al-Quran itu, Tuhan keluarkan mereka dari gelap gulita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya. Dan dengannya juga, itu dengan Al-Quran itu, Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Maka yang mahalnya adalah apa? Al-Quran tu. Al-Quran tu. So itu yang utama. Maka seruan yang utama yang akan menghidupkan kamu, yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul, adalah seruan untuk mengikut Al-Quran. Seruan untuk kembali kepada Al-Quran. Maka itu yang menjawab persoalan kita, bagaimana kita nak menghidupkan, nak mendapatkan semula kehidupan, ataupun apakah dia perkara yang akan memberikan kehidupan. Maka Allah letakkan perkara itu pada Al-Quran. Maka siapa yang nakkan kembali hidup perasaannya, kan, dia nak rasakan hidupnya itu bermakna. Kan, sebab tu kan orang yang dia dah ada macam-macam, tapi akhirnya dia jumpa satu ketika yang dia rasa tak puas. Maka kepuasan itu akan dapat di mana? Kepuasan itu akan dapat bila dia berpandukan kehidupan dia dengan Al-Quran. Dia kembali bertuhan. Waktu itu baru dia akan rasa penuh, kan, puas kehidupan apa yang dia ada itu. Maka Allah menghidupkan yang mati. Dan apakah perkara yang akan menghidupkan kembali manusia? Satu sahaja perkara, iaitulah Al-Quran. Dia akan kembali menghidupkan kehidupan manusia. Dia akan berikan kembali kemakmuran, dia akan berikan kembali keberkatan dalam sebuah negeri, sebuah negara itu, dan akhirnya semua yang berada di situ akan hidup dengan aman, dengan tenteram, insya-Allah. Dan setelah hidupnya hati-hati setiap penduduk yang berada di situ, tidak ada lagi penindasan, tak ada lagi orang yang atas menganiaya orang yang bawah. Orang yang atas kekal terus berada di atas, buat apa yang mereka suka. Orang yang di bawah terus berada di bawah dan terpaksa menerima sahaja apa yang telah dilakukan oleh orang di atas. Bahkan kena menanggung kesan perbuatan orang yang berada di atas. Kenapa? Hilangnya
kehidupan daripada dalam diri seseorang itu. Mati hatinya, mati perasaannya, hingga dah tak kisah ada orang lain, lantaklah kan, apa nak jadi dengan orang lain, terlungkup, biar. Janji aku dapat, aku terus dapat apa yang aku nak. Aku untuk menghidupkan kembali kehidupan, nak mendapatkan kembali kehidupan yang sebenar. Itu perlu kepada menjawab apa yang Allah seru ataupun sahut, iaitulah Al-Quran. Sebab itu bila seorang dia dengan Al-Quran ini, orang yang tak ada apa-apa, hidupnya itu bahagia macam dia ada segala-galanya. Walaupun dia tak ada apa-apa, tapi hidupnya bahagia macam dia ada segala-galanya. Orang yang dia ada segala-galanya, tetapi bila hatinya tak hidup, Quran tak ada dalam diri dia, Allah tak ada dalam diri dia, maka dia umpama macam tak ada apa-apa. Dan itulah pepatah Arab dan menyebutkan faman wajadallah famadza faqad wa man faqadallah famadza wajad. Siapa yang dia ada Allah, maka apakah yang dia telah hilang? Dan siapa yang telah hilang Allah, maka apa yang tinggal lagi yang ada untuk diri dia? Tak ada. Maka menghidupkan, nak mendapatkan kehidupan semula, nak memberikan semula kehidupan kepada manusia, itu tidak ada cara lain melainkan dengan cara Al-Quran. Dan maka jika bantuan itu diberikan, betul bantuan, dan itu perlu tetap diberikan. Tetapi jangan hanya bantuan fizikal yang diberikan, dan bagi bantuan keuangan kepada orang yang susah, itu memang perlu diberikan. Akan tetapi bantuan yang akan pastikan mereka itu terus hidup adalah Al-Quran. Itu cantik kan. Saya sangat suka dan sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ghulam Ad-Da'wah, kan, Ustaz Abdul Muin. Dia bukan sahaja menghantar bantuan, tetapi orang yang dapat bantuan tu kan kena dengarlah sikit perkongsian kan. Ustaz Muin bagi perkongsian, dia bagi juga buku-buku, dia bagi beritahu juga kena masuk kelas kan. Kenapa? Kerana itu yang akan menghidupkan semula, yang akan beri rasa kehidupan balik pada orang tu, bagi semangat, bagi motivasi kan, hilangkan rasa give up, hilangkan rasa down, memberikan satu bentuk pengharapan yang kuat kepada seseorang itu. Kerana bantuan kalau diberikan di sudut keuangan, bantuan diberikan di sudut makanan contohnya, ia akan habis. Tapi kalau orang tu dia ada motivasi, semangat yang tinggi dalam diri dia, tak ada duit, tak ada makanan pun dia akan boleh hidup kan. Dia tak akan mudah down, dia akan terus kuat nak hidup, ikhtiar nak buat apa, nak cari bagaimana, dia akan terus kuat. Tuliskanlah perumpamaan Arab tu, Ustaz, boleh. Kita akan tuliskan perumpamaan. Baik. Ustaz, sikit nak mencelah. Bila saya baca ayat-ayat yang 12 ni, mula-mula saya tak baca in between the line lah. Saya tengok, saya ingatkan orang yang dah mati tu dihidupkan semula, dan buku amalannya dah ditunjukkan, sebab dia mencatatkan, rupanya dia nak menceritakan pasal hati yang mati tu boleh dihidupkan semula dengan Al-Quran. That's why yang last sentence tu, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Tiba-tiba di situ satu kan? Ya, betul. Di Lauh Mahfuz. Betul. Itu yang catchy sikit tu. Kalau baca ayat ni, kalau baca terus macam tu je, kita tak nampak lah yang sebenarnya yang Allah nak suruh kita jawab seruan dia tu, nak kembali kepada Al-Quran lah kan? Ya, betul. Betul. Dan orang mungkin mempersiapkan kan, daripada kecil lagi anak-anak mereka untuk nak bersedia untuk nanti nak menempuhi kehidupan dan dewasa, nantilah alam bekerja, nanti alam perkahwinan. Maka kita menyiapkan generasi untuk kehidupan yang itu kan, tapi kita tak memberikan mereka kehidupan yang sebenar. Dan itu lupa nak injek mereka dengan Quran. Kerana Quran tu nanti akan memberikan kehidupan yang sebenar. Tak kira nanti dia akan jadi apa, Allah takdirkan. Setiap orang itu berbeza kan. Walaupun mungkin masuk sekolah yang sama, universiti yang sama,
dia grade itu dengan kos dan juga pointer yang sama, tinggilah, dapat 4 flat kan. Tetapi nanti selepas daripada itu dia mungkin tak sama, ada satu yang mungkin pergi jauh, ada satu yang akan mungkin ke belakang dari sudut pendapatannya, ada yang mungkin kaya, ada yang mungkin biasa-biasa sahaja. Akan tetapi kalau diberikan kehidupan iaitu Al-Quran dalam diri mereka, maka apa pun nanti Allah akan takdirkan mereka jadi apa pun. Allah takdirkan mereka jadi kaya ataupun Allah takdirkan mereka jadi fakir miskin sekalipun, dia tetap akan hidup dengan cara yang betul. Dia akan jadi orang kaya yang hidup dengan cara yang betul. Dia akan jadi orang fakir miskin yang hidup dengan cara yang betul. Itu penting kehidupan ini dimulakan dengan Al-Quran dulu. Sebab itu yang awal sekali diberikan kepada anak-anak adalah solat kan. Nabi suruh untuk solat dulu. Itu bentuk awal nak memberikan kehidupan. Sebab kalau nak solat kena ada dalam tu apa? Sebelum kalau kata bukan nak terus ajar solat. Kalau kata kita target nak ajar solat itu mula pada 6 tahun, 7 tahun, maka sebelum tu kita dah preparekan anak itu apa? Minimum surah Al-Fatihah, betul tak? So, menyediakan surah Al-Fatihah itu bentuk kehidupan yang kita dah mula masukkan. Agama suruh mula masukkan kehidupan itu dalam diri. Iaitu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, siapa yang dalam dada dia tak ada Al-Quran, maka kalbaitil kharib, dia umpama sebuah rumah yang hancur, sebuah rumah yang telah rubuh. Kalau dalam dada dia tak ada Al-Quran. Bagaimana seorang dia nak hidup dalam keadaan rumah yang telah rubuh, kan? Memang susahlah nak survive dalam tempat yang begitu. Maka kehidupan itu didapati dengan Al-Quran. Tetapi susahlah nak membayangkannya. Sebab apa? Sebab orang membayangkan kehidupan itu adalah dengan kemampuan untuk nak membeli, maksudnya adanya duit. So orang nak relatekan Al-Quran dengan duit, dengan pendapatan, dengan gaji. So itu perkara yang mencabarlah kita nak membayangkan connectionnya itu kan. Akan tetapi betapa orang yang ramai telah ada membuktikan bahawa orang yang dihidup dengan Al-Quran itu Allah tidak akan sia-siakan dia dengan rezeki. Allah tak akan pernah tinggalkan dia. Itu yang Allah telah buktikan kepada para sahabat, pada orang-orang yang terdahulu yang hidup mereka dengan Al-Quran. Allah berikan juga kepada mereka rezeki. Bahkan ada yang Allah berikan rezekinya itu melimpah ruah, berlambak-lambak, banyak sangat sampai jadi millionaire, multi-millionaire, hanya kerana dia memperjuangkan kehidupan dia dengan Al-Quran. Maka kita susah nak membayangkan bagaimana nak mendapatkan contoh, nak dapatkan duit dengan Quran. Sebab itu bila nak ajak pada Quran, dia perkara yang mencabar. Sebab yang orang, macam ada lagi bila keadaan ekonomi yang tengah jatuh, orang kisah tentang apa? Nak makan. Kan? Orang kisah tentang nak makan. Nak makan apa kejap lagi. Kan? So dengan Quran, boleh ke kejap lagi ni nak kenyang? Kan? Itu perkara yang mencabarlah untuk kita nak letakkan mindset bahawa Al-Quran dia bukan saja yang akan beri makan fizikal, tetapi dia akan memberikan makan dalaman yang itu yang akan menguatkan seseorang itu untuk nak menempuh apa pun keadaan dalam kehidupan dia. Kemudian Allah sebutkan pada ayat itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menulis apa yang mereka telah qaddamu, telah kedepankan, apa yang mereka telah perbuat, wa atharahum, dan apa yang mereka telah tinggalkan, jejak peninggalan mereka. Potongan ayat ini, kita balik tengok ke atas sikit supaya nampak terjemahan dia dulu. Kami tuliskan, tak nampak, okay. Saya dah naikkan ke atas. Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Wa atharahum. Perkataan athar ini dalam bahasa Arab, di mana perkataannya di sini. Perkataan athar di sini dalam bahasa Arab, kalau mudahannya maknanya adalah jejak.
umpama seorang yang berjalan di tepi pantai, kan, dia berjalan di atas pasir itu ada bekas tapak kaki dia, maka apa yang ke belakang dah ditinggalkan itulah dia asar, jelas menunjukkan jalannya itu menuju ke mana. Maka Allah kata, wa naktubu ma, kami akan terus menulis. Kami tulis apa yang mereka dah kerjakan, dan kami akan terus tulis kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Baik, maka dalam setiap yang dikatakan ataupun setiap yang diperbuatkan itu akan ada asar, kesan yang akan ditinggalkan. Dalam sebuah hadis qudsi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah berfirman, Innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi. Jika dia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali gandaan, hingga gandaan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Maka setiap daripada ini cerita tentang asar. Setiap daripada apa yang manusia mula niat, daripada mula niat itu telah dituliskan apa yang akan mereka dapatkan daripada niat mereka itu, sama ada baik ataupun buruk. Jika niat itu baik, Allah akan tuliskan kebaikan yang sempurna. Kalau dibuat, Allah akan gandakan 10 hingga 700 kali ganda, hinggalah gandaan yang banyak yang tak disebutkan sampai berapa banyak. Dan begitu juga niat buruk yang seseorang itu niatkan, Allah akan berikan satu kesalahan bila dia melakukan perkara tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan khairin fatubi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mithlu ujuri man ittaba'ahu ghaira manqusin min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan syarrin fatubi'a 'alaiha kana 'alaihi wizruhu wa mithlu awzari man ittaba'ahu ghaira manqusin min awzarihim syai'ah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memulakan contoh kebaikan lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulakan contoh keburukan lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Riwayat At-Tirmidzi. Ini yang kita sebutkan tentang asar. Teringat pula tentang Iliyun dan Sijin dalam surah At-Tur. Betul. Ini Allah sebutkan tentang asar, kesan peninggalan. Itu siapa yang dia buat satu contoh yang baik, orang lain ikut. Dia akan mendapat pahala seperti mana dia melakukannya tanpa dikurangi pahala orang tu pun. Kalau orang tu dapat 10, dia pun dapat 10, sempurna kedua-duanya. Tak ada siapa yang akan dikurangkan oleh Allah SWT. Dan kalau dia beri contoh keburukan, maka dia akan mendapat dosanya seperti mana orang yang ikut buat sama tanpa dikurangkan dosa. Kalau orang tu dapat dosa 10, maka dia pun akan dapat dosa itu secara sempurna 10, walaupun dia tidak melakukannya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka sebab itu Allah sebutkan asar, kami terus tulis kesan peninggalan perkataan dan juga perbuatan yang telah mereka lakukan.
memberi peringatan kepada kita bahawa setiap yang hendak dilakukan itu perlu diberi perhatian. Kita nak bercakap, nak menulis di WhatsApp, dan nak berkongsi di media sosial, itu perlu diberi perhatian kerana itu akan ada asarnya. Setiap apa pun akan ada asarnya. Sama ada baik ataupun buruk, kedua-duanya akan ada asar, akan ada kesan dia. Seorang yang dia berjalan ke masjid ataupun dia berjalan ke pasar, kedua-duanya akan meninggalkan kesan tapak kaki dia. Mana pun dia pergi, ke tempat yang baik ataupun ke tempat yang tidak baik. Maka setiap perkataan yang dia nak keluarkan je pada mulut, akan ada asar dia, akan ada kesan peninggalan daripada perkataan tersebut dan juga perbuatan yang dia lakukan. Dan kadang-kadang kita tak perasan, kita cakap ataupun kita buat, tapi orang lain ikut. Kan? Satu perkara yang tak baik yang orang lain ikut, maka kesannya itu dia adalah berantai. Panjang sangat kesannya nanti yang akan kita dapat. Walaupun kita tak dapat duduk dekat dalam kubur lah. Kan? Kalau kata kita yang buat kesalahan tu, kan? Bukanlah kata. Tapi itulah, kalau buat dosa dan buat kesalahan tu kan seronok kan. Perasaannya waktu buat itu kan Allah berikan rasa seronok. Syaitan bagikan rasa seronok bila buat salah tu. Kalau kata kita buat salah tu, kita dapatlah rasa seronoknya tu. So okey lah kalau kena tanggung kesalahan dia. Tapi dah lah kita dalam kubur, tak rasa pun seronok buat kesalahan tu. Kesalahan tu pula bukan kita buat, tapi mendapat dosa, kesalahan yang penuh ditulis seolah macam kita sedang buat. Maka kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak, kita dengan kawan, beri perhatian pada perkataan dan juga perbuatan yang kita lakukan. Kita tak tahu mana satu yang anak-anak kita ikut, tak tahu mana satu yang pasangan kita ikut, tak tahu mana satu yang kawan yang jiran kita ikut, kita tak tahu yang mana satu. Maka sentiasa berhati-hati. Pilih yang terbaik. Sebab itu Allah kata tentang Al-Muhsinin. Dia sentiasa memilih yang terbaik. Kenapa? Kerana dia bimbang pada setiap apa yang dia lakukan, itu akan ada asar dia. Akan ada kesan peninggalan dia. Maka sebab itu, kita pernah sebutkan sebelum ini, apa pun yang kita nak kongsikan di media sosial, perlu berhati-hati. Perlu semak dahulu. Niat kita mungkin baik nak menyebarkan hadis Nabi SAW, nasihat berkaitan dengan agama. Akan tetapi, kalau kita tak semak dulu, kita tak berhati-hati dalam perkara itu, kita sebarkan hadis, rupa-rupanya dia bukan hadis. Kan? Contoh, utlubul ilma walau bisin, ataupun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ataupun tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Itu bukan hadis Nabi, itu adalah kata-kata pepatah Arab. Kan? Tapi kita sebarkan perkara itu. Kan, niat kita baik nak bagi galakan orang untuk belajar bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi tentang perihal agama, cerita dekat anak, cerita dekat cucu kan. Tapi rupa-rupanya dia bukan hadis. Kita dah sandarkan kepada Nabi SAW. Kita cakap perkara yang Nabi tak cakap. Kita kata Nabi cakap ni, tapi rupanya Nabi tak cakap. Salah tak perkara itu? Salah lah. Kan? Kita tak cakap, tapi orang jual nama kita, kata kita cakap macam tu. Kan? Mestilah kita pun tak suka. Maka niat kita baik, tapi cara itu kita tak semak, maka dia akan membawa kepada rantaian. Orang dah forward, kita forward ke orang. Orang forward lagi, dah sampai ke mana kita pun dah tak tahu dah. Maka dia menjadi satu kesalahan yang panjang, nanti nak trace balik itu tak tahu dah pergi ke mana. Dan kalau orang itu percaya, dia sampaikan, dia amalkan pula sampailah dia mati, maka betapa banyaknya lah yang kita kena tanggung atas perkara yang sikit je. Mungkin hanya beberapa saat yang kita tak semak apa yang kita nak cakap, ataupun apa yang kita nak buat, kita tak fikir panjang sikit, maka kesannya panjang berpuluh-puluh tahun. Kita akan dapatlah kesan-kesan daripada perbuatan kita itu. Sebab itu ada yang sebutkan, kalau siapa kan
yang pernah ada yang meninggal kan, orang sebut jangan tolong padamkan dia punya Facebook dia, media sosial dia, tolong padamkan. Kerana mungkin ada gambar dia yang tak menutup aurat, lalu orang duk tengok, orang duk tatap kan perkara tersebut, maka dia yang berada di dalam kubur itu akan terus mendapat asar, dituliskan asar, kesan daripada peninggalan dia tersebut atas kesalahan yang dilakukan. Maka perlu sangat berhati-hati pada perkataan dan juga perbuatan. Dia tak boleh simply kan, bagi kata orang Indonesia, asbun. Saya sebut beberapa kali dah perkataan asbun ni. Kan, apa maksud asbun? Maksud asbun adalah asal bunyi. Yang dia tahu, mulut dia keluar je lah cakap asal bunyi je. Apa dia cakap tu, betul ke tak betul, fakta tu dia tak kisah. Kan, asal dia ada barang dia nak sembang, ada topik yang dia nak sembang, dia cakap je lah. Dia tak semak dulu. Ini semua ada asar dia, kesan daripada apa yang kita lakukan. Maka berhati-hati, pilih perkataan yang terbaik, pilih perbuatan yang terbaik dengan siapa je, ahli keluarga terutamanya, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan kawan. Pilih perkataan dan perbuatan yang terbaik. Berhenti sekejap, fikir dulu sebelum nak cakap ataupun nak buat sesuatu, kerana kan, itu yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang yang bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menghitung diri je, sentiasa bermuhasabah, dan dia beramal untuk hari selepas daripada kematian dia. Maka sekarang dia beramal, tapi dia orang yang bijak, dia fikir panjang. Nanti lepas mati apa kesan dia? Kalau aku cakap macam ni, lepas mati nanti apa kesan dia? Kalau aku buat macam ni, lepas aku mati nanti apa kesan dia? Maka dia fikir panjang pada apa yang dia nak, pada setiap perkara yang dia nak buat ataupun apa yang dia nak ucapkan. Itulah orang yang bijak yang Nabi SAW sebutkan. Baik, sebuah kisah berkaitan asar. Ini ada riwayat yang menyebutkan berkaitan dengan ayat yang ke-12 yang kita bacakan ini. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Abdul Samad, haddatsana Abi, haddatsana al-Jurairi an Abi Nadrah an Jabir bin Abdullah qala khalat al-biqa'u hawla al-masjid fa arada Banu Salamah an yantaqilu qurba al-masjid فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Samad, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Jariri dari Abu Nadrah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini dari semua sanad dia lah. Saya bawakan sekali sebab nak tahu dia punya cerita. Ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan bahawa tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong. Bahawa ada tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong. Ketika itu kebetulan ada satu kawasan di berdekatan dengan Masjidil Nabawi ketika itu kosong. Maka Bani Salamah bercadang untuk berpindah berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ketika berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW, maka baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa kalian bermaksud akan berpindah berdekatan masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami bermaksud akan berpindah. Kami inginkan begitu. Begitulah yang kami inginkan. Nabi tanya, aku dengar orang kata kau nak pindah dekat dengan masjid. Bani Salamah kata, ya wahai Rasulullah, begitulah. Niat kami begitulah, cadangnya begitulah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian. Nescaya langkah-langkah kalian akan dituliskan. Tetaplah di tempat kalian. Nescaya langkah-langkah kalian akan dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kisah yang disebutkan ada berkaitan dengan ayat yang ke-12 ini. Itulah satu ketika ada tanah yang kosong di berhampiran dengan Masjid Nabawi zaman dulu.
dan dikatakan kawasan itu adalah sekarang ini adalah perkuburan Baqi' itu. Perkuburan Baqi' itu. Ketika itu Bani Salamah bercadang nak pindah. Bani Salamah ni dia golongan Ansar. Kalau tak saya dia golongan Ansar. Betul, dia golongan Ansar. Tempat tinggal mereka itu jauh sikit daripada masjid. So bila ada tanah kosong, so dia nak pindah lah duduk kat situ, dekat dengan masjid. Itu je niat dia, nak pindah dekat dengan masjid. Kan tapi bila perkara itu sampai kepada Nabi, kan, Nabi tanya dulu kat dia orang, betul ke aku dengar kau nak pindah dekat masjid? Kan? Nabi SAW. Nabi tak terus assume, kan. Nabi tanya dulu. Nabi tak terus cakap je, kan. Nabi tanya dulu, betul ke kau nak pindah dekat dengan masjid? Begitu juga kan, kita dah lalu pada surah Al-Mumtahanah sebelum ni, betul tak? Surah Mumtahanah, ingat tak? Bila Hatib bin Abi Balta'ah, lupa tanya siapakah nama sahabat tu. Hatib bin Abi Balta'ah, bila dia kantor itu, dia utus surat tu, apa yang Umar Al-Khattab nak buat? Nak bunuh. Umar Al-Khattab satu je lah yang dia nak buat. Dia nak pancung, tak ada lain lah. Dia kata, wahai Rasulullah, biar aku pancung orang munafik ni. Kan? Kemudian keluarlah satu potongan hadis yang famous berkaitan dengan perang Badar. Itu Nabi kata, innahu syahida badran. Wahai Umar, sungguh dia tu ada ikut sekali dalam perang Badar. Nabi sebutkan bahagian akhir hadis itu. Akan tapi apa yang Rasulullah lakukan? Umar terus nak pancung, tapi Nabi SAW buat apa? Nabi tanya, wahai Hatib, betul ke engkau melakukan yang demikian? Nabi tanya dulu, Nabi tak terus, kan, tak terus serang je. Nabi tanya dulu. Maka dalam hadis ni pun sama, Nabi tak terus tegur, kata jangan pindah. Akan tapi Nabi tanya dulu, Nabi pastikan dulu. Maka lakukanlah perkara yang sama. Sebenarnya Nabi SAW lakukan. Setiap apa yang sampai kepada kita, jangan terus nak serang, jangan terus nak sampaikan, jangan terus nak forward. Semak dulu. Kenapa? Kerana itu semua ada asar dia nanti, kesan daripada apa yang kita forward itu, apa yang kita share itu akan ada kesan dia. Kalau dia perkara yang salah, didengar oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, maka kita mendapatkan wizrun, ganjaran keburukan, bebanan keburukan daripada perkara tersebut. Nabi tanya, betul ke kau nak pindah dekat dengan masjid? Mereka jawab, betul wahai Rasulullah, kami bercadang nak pindah dekat dengan masjid. Maka Nabi kata, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Kata, wahai Bani Salamah, diyar itu rumah. Kalau ikut terjemahan perkata dia lah. Diyarukum ini maksudnya rumah kamu. Ni jamak. Kalau singularnya adalah dar. Kita biasa dengar dar kan? Darun. Kan kita ada Dar Al-Arqam. Kita ada Darul Ihsan, Darul Ta'zim, Darul Aman. So Darul tu dar. Dar dalam bahasa Arab maksudnya adalah antara digunakan adalah rumah. Kita ada baitun, rumah juga. Dar pun adalah rumah juga. Kan dulu namanya Dar Al-Arqam. So diyar adalah plural dia, diyar, rumah. Maka Nabi kata, rumah-rumah kamu tuktabu atharukum, ditulis. Asar tu apa? Jejak kamu. Maksudnya Nabi nak tegaskan bahawa Bani Salamah, kamu duduk jauh daripada masjid. Akan tetapi pergerakan kamu daripada rumah sampailah ke Masjid Nabawi, bergerak pada 5 kali waktu solat, itu semua ditulis asarnya. Kesannya itu ditulis pada setiap jejak langkah yang kamu tinggalkan, ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi suruh stay kat sana, tak apalah jauh. Kerana ganjaran yang Allah berikan adalah besar. Allah tuliskan pada setiap langkah itu ganjaran, ada asar dia, ada kesannya yang Allah akan berikan. Dan apakah kesan yang akan Allah berikan kepada seseorang? Disebabkan kebaikan yang dia lakukan. Sudahlah. Maka setiap kebaikan yang dilakukan itu kan, ada asar dia, ada kesan jejaknya itu ada pada diri dia. Pertama, Allah pasti akan berikan pahala lah. Yang kedua,
jejak itu akan memberikan dia mendekatkan dia kepada hidayah ataupun tuntunan Allah Azza wa Jalla. Akan mendekatkan dia kepada hidayah ataupun mendapat tuntunan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jejak kita itu akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla ke mana. Maka siapa yang menginginkan jejak langkahnya itu ke jalan yang lurus, maka Allah akan pandu dia ke arah jalan yang lurus. Siapa yang jejak langkahnya itu belok daripada jalan yang lurus, maka Allah akan belokkan dia lagi daripada jalan yang lurus. Kerana setiap daripada jejak yang kita langkah itu akan ada kesannya pada diri. Ringkasnya, dua perkara berkaitan asar. Ini pertama niat dan kesannya. Yang kedua perbuatan dan kesannya. Kita dalam hadis tadi, Nabi SAW sebutkan ayat Qurannya dulu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka dah buat dan kesan daripada perbuatan itu. Dan dalam hadis tadi, Nabi SAW sebutkan, Allah berfirman, bahawa siapa yang dia berniat je nak buat baik, apa kesannya? Allah akan bagi pahala sempurna macam dia dah buat, kan? Dan siapa yang dia buat perkara jahat, maka Allah akan bagi dia Allah akan tuliskan satu dosa di atas perbuatan dia. Maka niat ada kesannya, perbuatan juga ada kesannya. Maka perbuatan ada kesan itu mungkin kita okeylah perbuatan, tapi yang nak diberi perhatian adalah niat itu. Bermula daripada niat, dia sudah mula memberi kesan kepada seseorang itu, akan ada asarnya pada diri seseorang. Dan niat yang kita maksudkan adalah niat yang baik. Kerana niat yang jahat Allah tak tulis lagi lah. Siapa yang baru nak berniat, Allah tak tulis. Bahkan dalam hadis tadi menyebutkan, siapa yang dia niat nak buat tak baik, kemudian dia tak jadi buat. Dia niat nak buat tak baik, tapi lepas tu dia tak buat perkara tersebut, maka Allah akan tuliskan dia buat baik. Padahal dia tak buat apa pun. Ya, dia dah niat dah nak buat yang tak baik. Tiba-tiba dia tak jadi buat. Maka Allah akan tuliskan dia mendapat satu pahala. Maka niat setiap orang itu ada kesan dia. Dan sudah tentu perbuatan juga ada kesan. Dan kalau kita lihat Allah letakkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu semua Allah letakkan dalam bentuk fi'il apa? Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari'. So juga satu perbuatan yang berterusan. Maka Allah akan berterusan menghidupkan yang mati, dan Allah akan berterusan menulis kesan daripada apa yang ditinggalkan oleh seseorang itu. Kitab yang akan diletakkan di hadapan manusia umpama imam kepada jamaah. Ini bahagian yang akhir pada ayat yang ke-12 ini. Itu Allah sebutkan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelasnya. Letakkan ibu suratan sebab apa? Ada imam di sini. Adanya imam, maka diletakkanlah ibu suratan. Kitab yang akan diletakkan di hadapan manusia umpama imam kepada jamaah. Dalam ayat itu digunakan, dan setiap sesuatu itu kami tuliskan dalam imam yang jelas nyata. Kenapa Allah gunakan perkataan imam? Kerana seolah-olah nak beritahu nanti kita di padang mahsyar, apa yang akan diletakkan di hadapan kita, itulah dia kitab amalan kita. Allah letak kat depan. So kitab itu umpama imam, kita ini umpama apa? Umpama makmum. So sebab itu Allah letakkan imam yang mubin. So kitab itu nanti akan berada di depan imam. Jadi selalunya kalau orang nak bertanya dalam satu kumpulan, dalam satu rombongan, orang akan cari siapa? Orang akan pergi cari ketua. Orang akan cari kepala dia dulu, kan? Maka nanti di akhirat Allah akan tanya kepada kita ke Allah akan tanya kepada kitab tu dulu? Allah tanya pada kitab itu dulu. Allah tak tanya kita.
Sebab kalau kita nanti waktu tu tak boleh cakap apa, nanti surah Yasin pun akan sebut. Maksud surah Yasin dia memang jelaskan apa antara satu ayatnya dengan ayat yang lain cukup dengan ambil daripada surah Yasin sahaja ceritakan tentang penerangan antara ayat. Imam akan duduk depan, Allah akan tanya ketua dulu. Itu imam kitab itu dulu Allah akan tanya. Kita waktu tu duduk kat belakang. Boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab apa? Surah Yasin sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tukallimuna aydihim wa tashhadu wa tashhadu arjuluhum arjuluhum bima kanu. bima kanu yaktubun. So Allah akan tanya kitab ni duduk kat depan sebab dia kepala, dia ketua, kita duduk kat belakang, tak boleh buat apa sebab mulut dah kena kunci. Kitab tu cakap, tangan akan buat apa? Tangan akan kata, ya betul, saya yang melakukannya. Kaki akan bagi saksi, betul, saya yang ada kat situ waktu tu. Waktu dia buat. Maka sebab itu sebutkan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maka setiap sesuatu yang dilakukan itu kami tuliskan dalam kitab imam, ibu suratan. Digunakan perkataan imam, dia berada di depan. Maka kita kan kalau ada kalau orang nak pergi rombongan meminang contohnya lah kan, dia akan lantik seorang lah kan jadi apa? Juru cakap kan. Dan juru cakap itu akan dipilih secara rawak ke ataupun akan pilih betul-betul orang yang kita tahu dia nanti boleh bercakap dan menyampaikan maklumat dengan tepat. Kita main pilih je, okey kau jadi juru cakap kan? Tak kan? So kalau kita nak pilih juru cakap, kita akan pilih juru cakap yang boleh cakap nak menyampaikan hasrat kita dengan tepat. Maka imam ini nanti yang akan ditanya oleh Allah SWT, dia sebagai juru cakap untuk siapa? Untuk kita. Maka kita nak dia cakap yang baik ke yang tak baik? Ikut yang baik. Yang kita nak ke tak? Mesti ikut yang kita nak lah, mengikut yang baik. Maka juru cakap ini nanti, iaitu kitab ini nanti, kan, siapa yang akan tulis speech-nya untuk nanti dia bacakan di hadapan Allah? Malaikat yang akan tulis. Malaikat tulis itu siapa yang jadi tukang ceritanya? Kaki tangan. Kita jadi mulut tukang cerita. Malaikat tulis apa kita buat? Kita yang tukang cerita. Kita cakap, malaikat pun tulis, esok-esok apa? Juru cakap tu bacalah apa yang kita cerita. Umpama kita lah yang menulis kitab tu. Kan, umpamanya kita yang menulis kitab itu dan nanti bagi juru cakap yang baca. Kalau juru cakap baca tu salah, so siapa yang salah? Juru cakap tu baca dia salah sampaikan maklumat kan. Salah sampaikan maklumat. Kita datang untuk nak meminang. Dia kata datang untuk nak berziarah hari raya. Kan. Dah tak sampailah, kempunan lah kita punya anak saudara tu kan. So siapa yang salah tu? Yang tukang tulis tu dah salah. Dia salah tulis, orang yang baca pun jadi salah. Maka orang yang menulis iaitu kita ini sedang menulis kitab kita sendiri sekarang ini dengan perkataan dan perbuatan kita. Maka tulis elok-elok, tulis cantik-cantik, jangan nanti salah. Jangan nanti tersalah, sampaikan maksud dan juga tujuan nanti. Bila ditanya oleh tuan rumah. Tuan rumah nak tanya, nak tahu tujuan datang, nak tahu apa hasrat nak datang. Maka jangan salah bagi tahu, jangan salah sampaikan tujuan dan hasrat kita kepada tuan rumah. Kitab dia hanyalah juru cakap untuk kita sahaja. Kita yang sekarang ini sedang tulis apa nanti yang juru cakap itu nak cakap di hadapan Allah SWT. Nak minta syurga ke, kan? Nak sampaikan hasrat. Orang ni dia nak minta syurga, kan? So juru cakap tu hanya akan sampaikan sahaja yang mana kita sekarang ini sedang menulis kitab kita masing-masing. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa kullu syai'in ahsaynahu. Tadi ke atas. Kalau kita lihat pada perkataan ahsaynahu, pernah jumpa tak perkataan Al-Kahfi Ustaz? Baik. Ini telah menghitung
Kalau padam. Perkataan ahsainahu di sini. Baik, kalau kita buang hu yang berada di belakang ini, tinggal ahsaina. Kita buang juga na ni. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah ahsa. So itu yang saya tulis di Tadi asal tadi. itu saya tulis di bawah ini, perkataannya adalah ahsa. 18. Baik. Kitab yang mula dengan sangat terperinci. Baik. Kita pernah jumpa tak perkataan ni? Ada. Di manakah kita jumpa? Sebelum kita buka surah apa tu? Surah Kahfi. Al-Kahfi. Ada tak kita jumpa di mana-mana perkataan ni sebelum ini? Baik. Perkataan ahsa ini beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Makna saya nak kongsikan makna daripada perkataan ahsa itu. Boleh? Baik, yang pertama, makna perkataan ahsa itu maknanya adalah at-tawdih. Maksud at-tawdih, saya besarkan sikit. At-tawdih maksudnya penjelasan. Yang kedua, saya letakkanlah baris semua di hujung ni. At-tawdihu, ini saya letakkan ad-dhabtu. Ketepatan. At-tawdihu, kemudian ad-dhabtu. Kemudian kita ada perkataan al-hifdhu. Ingat dan terpelihara. Kemudian kita ada yang terakhir perkataan al-hasatu. Baik. Semua ada ke? Ustaz. Ya, So- Ustaz. Sunyi Ada, sepi. ada. Ya. Macam tu lah kan. Kalau kelas tu kita fizikal boleh nampak orang tu tengah buat apa kan. Sunyi sepi lah. Semua Baik. Ada Ustaz, jangan semua risau. menyuruh ke belakang kamera, Ustaz. Tak apa. Ada. Jangan Kena lagi. buka Okey lah. kamera dah lain kali. Kena buka kamera dah lain kali Ustaz Tak cakap macam tu. apa. Janji saya tanya ada orang jawab tu okey lah. Mana nanti kalau kata senyap tu saya tengah tulis tu, kalau boleh ada seorang dua tu buat-buatlah batuk ke. Hem ke. Tu saya tahulah ada orang. InsyaAllah. Ada Ustaz. Hari ni tak ada keluar. Prof Nozila pun tak keluar hari ni. Tak nampak. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tadi sebut tak dengar suara kan. Baik, 4 makna ahsa. Perkataan ahsa. Pertama, at-tawdihu, maksudnya penjelasan. Yang kedua, ad-dhabtu, ketepatan. Yang ketiga, al-hifdhu, ingat dan terpelihara. Yang keempat, al-hasatu, batu kerikil kecil. Maka ini 4 makna yang ada pada root yang sama. Itulah perkataan ahsa. Baik. Maka Allah kata wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya tengok terjemahan dulu. Kita buka 36. Ayat 12 tadi. Allah kata apa?
Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. So ahsainah terjemahan perkata dia letakkan apa? Kami tuliskan, kami catatkan. Kami telah menghitung. Kami menghitung. Ada yang letak terjemahan lain? Secara teliti lah dalam bracket. Menghitung secara teliti. Okey, baik. So ahsainah sini saya punya letakkan kami catatkan. Tapi saya kira betul ada yang letakkan kami hitung dengan teliti. Baik. Kenapa Allah gunakan ahsainah? Kan sebab kalau kata catatkan, kalau dalam terjemahan saya guna catatkan, itu boleh ada perkataan yang lain kan. Kita ada perkataan tulis. Selalunya malaikat dia letakkan apa? Tulis kan. Malaikat itu menulis. Perkataannya adalah kataba, yaktubu, kan, taktub. Malaikat itu menulis. Tapi sini digunakan perkataannya ahsa. Kenapa? Kerana dalam perkataan ahsa itu ada empat makna. Maka berdasarkan kepada makna-makna ini, empat ini, Allah nak beritahu kita bahawa secara umumnya amalan manusia itu akan dihitung oleh Allah SWT. Itu makna umum dia lah kalau kita baca dalam terjemahan. Dia beritahu kita setiap sesuatu itu akan dihitung oleh Allah SWT. Maka amalan manusia itu akan dihitung oleh Allah SWT. Dan perhitungan Allah itu dia adalah perhitungan yang jelas. Maksudnya bila Allah sebutkan satu, Allah akan jelaskan kepada kita satu persatu apa yang kita lakukan, bila kita lakukan, kat mana kita lakukan, bagaimana kita melakukan, detail semua ada. Maka Allah akan jelaskan satu persatu setiap yang kita buat ataupun setiap yang kita cakap, sama ada baik ataupun buruk. Dan perhitungan Allah itu pula, ni cerita sebab Allah menghitung kan. Perhitungan Allah itu pula adalah perhitungan yang tepat. Allah akan beritahu secara tepat kita buat masa, tarikh, keadaannya bila, semua Allah akan beritahu itu secara tepat. Bukannya sipi-sipi, tak. Allah akan beritahu secara tepat apa yang kita lakukan itu, dan sebelum itu Allah dah beritahu dengan jelas apa yang kita buat. Kemudian pada setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu, Allah ingat bila ia dilakukan dan perkara itu terpelihara, al-hifzu, terpelihara. Allah ingat bila berlaku dan dia terpelihara dalam jagaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa dia? Ditulis oleh malaikat. Maka sebab itu Allah kata wa kulla syai'in ahsainah fi imamin mubin. Kami hitungkan, kami catatkan setiap apa yang dilakukan dengan jelas apa yang dilakukan itu dengan tepat segala maklumat yang diperlukan. Sebab nanti kan di akhirat itu ibarat dekat mahkamah kan. So kalau kat mahkamah boleh tak bagi maklumat yang kita kurang jelas, yang maklumat yang kurang tepat, boleh tak cerita kat mahkamah maklumat yang macam tu? Tak adalah. Boleh. Kan maklumat apa boleh lah sekarang. Mahkamah dunia boleh lah. Mahkamah dunia boleh Ustaz. Mahkamah dunia. Saya ingat mahkamah dunia. Mahkamah dunia boleh lah kan. Tapi kalau ikut undang-undangnya lah kan. Ikut Tak boleh. Tak You boleh kena lah swear. You kena swear. Betul. Kena bersumpah kan. Hanya akan berkata yang benar kan. Tidak ada yang benar melainkan yang benar sahaja. Jadi secara umum asasnya orang kalau nak bagi keterangan di mahkamah, dia kena cakap kan, kalau kita nak tuduh seseorang dengan satu pertuduhan pun kita kena jelas, pertuduhan tu kena jelas kan. Sebab itu kalau kata dalam mahkamah kan, pertuduhan itu dibaca dengan jelas. Sebab memang kena jelas dalam mahkamah apa kesalahan yang dia buat. Dan kena tepat maklumat tu kena dapat, memang dia yang buat bukan orang lain. Tidak iras dia ke tak boleh. Kena tepat dia yang buat kan. Macam sebab itu kalau ada keraguan. Kita pernah sebutkan Beyond sebelum reasonable ni, doubt. Kita dah sebutkan sebelum ni, kalau orang tu dia ada telefon punya bukti kan, ada suara punya bukti, adakah dia akan kata dia akan sebut nama orang itu secara Ustaz, tepat? Ya, saya silakan. tak ada video recording lagi.
Ada video recording lagi yang lagi tepat lah. So betapa tepatnya ya maklumat yang Allah akan berikan kepada kita. Sebab itu bila nanti dibentangkan saja di hadapan kita, akhirnya apa yang manusia akan cakap? Manusia akan kata seperti mana yang Allah sebutkan pada surah yang ke-18 ayat yang ke-49. Lihat surah 18 ayat yang Betapa celakanya ke-49. kami. Betapa celakanya kami. Pada muka surat 299 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. Terjemahan. Dan kita amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Sebab itu, akhirnya manusia akan berkata ini. Kenapa? Kerana memang ahsaha. Dia jelas, dia tepat, ingat dan terpelihara semua yang dilakukan oleh manusia hingga dia kata memang kantoi habis dah. Memang dah tak boleh nak buat apa. Besar ke kecil, semuanya ada di situ. Perkataan digunakan sama. Illa ahsaha. Terjemahan tadi Haji Nuriah punya apa? Dihitung. Betul tak? Dihitung. Dalam kurungan diletakkan apa Haji Nuriah? Yang mana? Dengan teliti. Dengan teliti. Macam mana dia dapat dengan teliti tu? Tak ada pada perkataan tu, tak ada dalam terjemahan. Kenapa diletakkan dengan teliti? Kerana itu yang membawa masuk kepada maksud yang keempat ini, al-hasatu, batu kerikil kecil. Kita kalau nak kira batu kerikil kecil tu kira macam mana? Kira sambil-sambil ke ataupun kena buka mata besar-besar kira 1, 2, 3. Oh. Mesti kena, kena ulang banyak kali. Nak kira batu kerikil kecil, dia tak sama dengan nak kira batu bata. Kira batu bata boleh santai je ambil 1, 2, 3. Tapi nak kira batu kerikil kecil boleh macam tu ke? Tak ada lah kan. Macam batu putih kecil. Letak dulu atas tapak tangan tu. Batu putih yang kadang letak dalam bunga dekat garden tu kan. Yang putih kecil kan. Kan ada putih besar, ada putih kecil kan. Nak kira macam mana? Kena letak kira 1 kan. Lepas tu kalau terlupa, kira balik. Maka sebab itu letakkan dalam kurungan, dia menghitung dalam kurungan dengan terperinci. Kenapa? Maksud ahsa itu juga maksudnya adalah batu kerikil kecil. Ini perhitungan Allah, dia bukan saja jelas, tepat dan semua itu ada tertulis, tetapi Allah hitung dengan teliti. Sebab itu akhirnya dia kata, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak ada pun yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua ada. Sebab apa? Sebab hitungan Allah itu sangat-sangat teliti, sangat-sangat teliti, ibarat mengira batu kerikil yang kecil. Cantik. Oh tu cantiknya. Satu perkataan dia cover semua. Kaya betul pasal. Cantik.
Maka tepatnya perkataan yang Allah pilih untuk Dah, menggambarkan dan namanya Allah yang buat. Kan? namanya Allah. Lepas itu baru boleh Easy. nampak kan dengan perkataan tu, wish, kenapa manusia sampai kata ya wailatana, ya Allah celakanya kami ni. Kenapa sampai kata celakanya kami? Sebab memang dah No tak way boleh nak out lari. lah. Sebab no way out. No way out dah tak boleh nak buat apa dah. Memang nak pusing ke mana pun tak boleh dah. Ahsaha, macam kira batu kecil-kecil. Memang tak ada nak lepasnya lah. Habis kurik, habis semua. Tak ada apa yang akan tertinggal ataupun terselundung. Ustaz, Ya saya. dalam kitab kita dia kata kami catatkan satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Kacau. So, kita gabungkan. Nak kira batu kerikil satu persatu. Hmm. Kecil ke besar dia tak kira. Hmm. Janji dia kira satu. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Satu persatu. Maka betapa Allah Azza wa Jalla tepat dalam pemilihan perkataannya dan memang jelas apa yang Allah nak sampaikan itu bila kita melihat di sebalik perkataan itu, maka kita akan sedar betapa nanti di akhirat nanti kita akan berhadapan dengan satu perhitungan yang bukannya mudah dan perhitungan yang sangat-sangat terperinci, perhitungan yang sangat-sangat teliti. Dan memang kan Ajar Nurah kata no way out lah, memang dah tak ada can lah. Maka apa yang nak kena buat daripada perkara ini? Amanah Jadi dah kena soalan berhati-hati tadi pada ya. Kena ikutlah perintah, kena sahutlah seruan Allah tadi. kena sambut Dengan suara Allah. tadi ya. Tak ada Baca pilihan lain Al-Quran, lah. fahami Betul. Al-Quran, ikut dan amal. Ikut dah. Tak ada pilihan lain dah untuk kita lakukan melainkan serahkanlah semua kehidupan kita kepada Allah. Tak boleh terlepas dah kecil ataupun besar. Tak ada satu saat yang Allah tak akan hitung. Maka nak tak nak kita terpaksa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah sebutkan dalam Quran tentang bila Allah seru kepada langit dan juga bumi, datanglah kepada aku tau'an au karha, secara taat ataupun secara yang karha, secara tak suka, secara terpaksa. Maka semuanya datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak mempunyai pilihan. Maka kalau kita dah tahu kita tak ada pilihan lain, maka sebenarnya apa yang kita kena buat? Dah tak ada pilihan lain, maka kenalah do the best. Sebab dah tak ada, kalau kita ada pilihan lain, bolehlah buat yang ni ala kadar je lah. Nanti aku kan, macam ini exam pertengahan tahun buat ala kadar je. Nanti aku study elok untuk exam hujung tahun aku buat betul-betul. Tapi kita tak ada pilihan. Itu je yang kita ada. Maka kita juga tak ada pilihan yang lain, melainkan kena buat the best yang kita boleh. Kalaulah kita ada pilihan yang lain, maka bolehlah hidup yang kali ni nak santai-santai, buat sambil lewa kan, saja-saja je, okeylah. Sebab kita tak ada pilihan yang lain. Selain inilah satu-satunya kehidupan yang kita ada, satu-satunya tujuan yang telah diberikan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka tak ada pilihan lain, melainkan hanya kena buat, lakukan, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nak tak nak, setiap sesuatu itu akan ahsaha. Satu persatu akan dikira dengan teliti, dengan terperinci. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Maka nanti lepas ni tengok batu-batu tepi jalan tu, kan, bayangkanlah macam ni nanti dosa aku kena kira kan. Batu atas jalan tar tu, pasir-pasir tu kan. Ini nanti Allah kira satu-satu ni, memang masaklah apa benda pun yang kita lakukan, takkan ada yang boleh berselindung di balik Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan takbir kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan kepada semua, mendoakan masa, moga Allah nilai sebagai amal yang soleh. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis jam 9 malam insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.